Selamat petang, Thomas. Sudah berada di talian? Halo, terima kasih Zul. Thomas, kalau dapat kita fahami, dalam pertutusan sebentar tadi, Perdana Menteri menyatakan bahawa pilihan raya kecil Batu Sapi dan juga pilihan raya negeri Sarawak itu tidak dapat dielakkan. Tetapi realitinya kita berdepan dengan COVID-19. Pandangan bersih dan juga pendirian bersih, demokrasi yang lebih utama ataupun kesihatan awam yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dan sekiranya peruntukan perlembagaan itu mungkin sukar untuk dilakukan, mungkin ini masanya untuk ahli politik dan juga stakeholder ataupun pemegang taruh di negara ini duduk berbincang untuk sama-sama mencari jalan penyelesaiannya. Pandangan Thomas. Ya, memang. Tadi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri memang benar. Pilihan raya kecil Batu Sapi dan PRN Sarawak yang akan datang, itu dari segi undang, dari perlembagaan tidak boleh dielakkan. Tapi kita juga tahu apa yang boleh dielakkan ialah pilihan raya terkejut macam snap election yang kita ada di Sabah bulan yang lalu, itu boleh dielakkan. So kerana permainan politik, kita ada satu pilihan raya negeri di Sabah. Tapi kalau macam Batu Sapi dan PRN di Sarawak, tempo itu DUN Sarawak akan tamat pada bulan Jun tahun depan. Kalau boleh, kita harus tangguhkan pilihan raya sampai dekat tempo itu supaya harapan kita ialah pada masa itu keadaan COVID boleh under control, dikawalkan. So ada pilihan. Tapi kalau perlu dijalani, kita yakin SPR boleh menguruskan pilihan raya dengan selamat dengan SOP yang lebih ketat. Tapi apa yang dikatakan oleh doktor tadi yang di-interview memang benar. Tapi macam SOP memang ada, sudah ada di Sabah pada pilihan raya di Sabah. Tapi apa yang kita nampak, yang kita tengok ialah tanggungjawab orang-orang yang dalam masa kempen itu amat kecewakan kerana walaupun ada SOP penjarakan sosial, pakai topeng muka dan guna hand sanitizer, kita ada observe ramai yang tidak amalkan SOP ini. Oleh itu saya percaya itulah sebabnya kita ada gelombang yang ketiga ini. Tapi memang kalau kita tengok di negara lain yang ada pilihan raya seperti di New Zealand dan Singapura dan sekarang juga di Amerika Syarikat, ada proses yang boleh ditambah baik untuk menjalankan pilihan raya dengan selamat. Thomas, kalau kita lihat apa yang berlaku di New Zealand, tempoh pilihan raya itu mengambil masa beberapa bulan, diberitahu lebih awal tarikh pilihan raya. Jadi kerajaan sempat untuk mengawal penularan. Kalau di Singapura itu pusat pengundian dibuka dengan lebih lama supaya tidak ada berpusu-pusu. Tapi Singapura itu mungkin kes yang sedikit berbeza kerana itu adalah city state. Tapi dalam masa yang sama juga, bagaimana kita nak melihat kalau di New Zealand itu SOP boleh dilakukan, teknologi boleh diperkenalkan, cara pengundian boleh diubah. Tetapi pematuhan rakyat dan juga pemahaman terhadap SOP itu lebih penting. Pandangan Thomas? Ya, memang di New Zealand, apa yang kita belajar dari mereka ialah mereka tidak ada satu hari mengundi. Mereka ada satu tempo macam 12 hari untuk pengundi datang ke tempat mengundi untuk buang undi. Bukan macam kita tentukan satu hari saja, dan dengan itu kita ada situasi di mana ramai orang yang datang pada satu masa yang sama, satu hari, keadaan yang sesat. Itu amat bahaya dalam keadaan COVID sekarang. So kita rasa SPR perlu mengkaji dan berikan peluang untuk orang buang undi dalam satu tempo yang lebih panjang. Dan
kalau boleh guna undi pos seperti di Amerika Syarikat, kebanyakan sudah 70 juta lebih 50% sudah buang undi mereka dengan undi pos. So apa yang terjadi ialah mereka akan terima undi mereka dalam pos. Dan mereka pangkalkan undi, masukkan dalam sampul surat, dan pada masa mereka bila-bila masa boleh pergi ke tempat mengundi, taruh dalam peti kotak undi, itu ballot box. Dalam satu tempoh yang panjang. Macam Amerika Syarikat, saya rasa 1 bulan lebih mereka boleh buang undi. Nah, dalam situasi ini amat penting. So, saya mengesahkan SPR untuk beri ruang untuk undi pos dan undi awal supaya keselamatan kita boleh dijagakan. Dan kalau pilihan raya boleh ditangguhkan. Kalau nak ada pilihan raya terkejut, maka saya rasa jangan. Itu satu tanggungjawab kita sebagai pemimpin negara. Jangan mainkan keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia. Itu juga kita harapkan penambahbaikan itu cadangannya boleh dikemukakan dan juga boleh diusahakan bersama. Terima kasih Tuan Thomas Fan, pengurusi Bersih 2.0 kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada anda yang bersama kami di saluran 501 Awani dan juga di platform digital kami untuk mengikuti buletin Awani khas ini. Rakan saya Ehsan Yahya akan bersama dengan anda sebentar lagi. Ada perkara yang menuntut perhatian anda juga, cerita mengenai pengeluaran duit simpanan di KWSP akaun 1. Kami mendapatkan orang penting di KWSP. Perinciannya akan dikongsikan oleh Ehsan Yahya sebentar lagi. Sehingga itu, saya Zulfikri Yusof. Kita jumpa lagi.